Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Lin Z dari Akademi YouTuber Malaysia IU. Selamat datang ke channel Simply Being Lin Z. Baiklah, bertemu lagi kita dalam sesi pembelajaran pada kali ini. Tapi ada kelainan iaitu kita akan belajar versi PDPR 3.0. Tanpa berlengah masa lagi, jom kita kenal pasti apa agaknya pembelajaran yang akan kita bincangkan pada hari ini. Baiklah, hari ini kita akan bincangkan 20 soalan tata bahasa yang merangkumi pelbagai aspek. Jom kita lihat soalan yang pertama. Baiklah, soalan pertama perbualan di antara dua individu iaitu antara penjual dan juga pelanggan. Jom kita baca apa agaknya yang dibualkan oleh mereka berdua ini. Assalamualaikum puan, boleh saya bantu puan? Waalaikumsalam. Hendak membeli sesisi pisang nangka dan 2 sikat pisang emas. Harganya, nampaknya ada 2 tempat kosong dan 4 pilihan jawapan. Anda nampak kan pilihan jawapannya? Sebelum itu, jom kita bincangkan pilihan jawapan yang diberikan. Kami, apakah? Awak, siapakah? Saya, berapakah? Kita, bagaimanakah? Nampaknya ada kata ganti nama diri dan juga kata tanya. Jom kita bincangkan apa agaknya kata ganti diri dan juga kata tanya ini. Perkataan kata ganti nama ialah perkataan yang menggantikan perkataan nama. Contoh saya, Cikgu Lin Z. Jom kita kenal pasti satu-satu pilihan jawapan. Kata ganti diri pertama, aku digunakan apabila bercakap dengan kawan biasa atau dengan Tuhan. Saya digunakan apabila bercakap dengan seseorang yang baru dikenali atau dalam suasana rasmi. Kami digunakan kepada diri orang yang berkata serta temannya apabila bercakap dengan orang kedua. Kita digunakan kepada diri sendiri dan menyatakan diri orang kedua. Kata ganti diri kedua, awak digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita. Seterusnya, kata tanya. Kata tanya digunakan untuk menanyakan perihal sesuatu seperti orang, haiwan, benda, masa, tempat, bilangan atau perkara. Apa? Menanyakan binatang, hal, perkara, benda dan perkara abstrak. Siapa? Menanyakan orang atau manusia. Berapa? Menanyakan jumlah, bilangan atau harga. Bagaimana? Menanyakan cara dan keadaan. Dapat kenal sesuatu? Anda boleh cuba jawab soalan yang pertama tadi. Baiklah, soalan nombor 2. Pakcik Kamal lebih tahu tentang kawasan Dusun Durian Bukit di kampung itu kerana dia merupakan anak jati kampung tersebut. Ada 4 pilihan jawapan. Lalu lalang, selok belok, mundar mandir, bengkang bengkok. Ini adalah kata ganda. Baiklah, apa itu kata ganda? Jom kita bincangkan. Kata ganda ialah satu proses pengulangan perkataan. Kata ganda ialah kata yang terbentuk daripada kata yang digandakan sama ada sebahagian atau seluruhnya. Terbahagi kepada 4 iaitu kata ganda seluruh, kata ganda separa, kata ganda berentak dan kata-kata berimbuhan. Jom kita kenal pasti maksud kata ganda yang diberikan tadi. Lalu lalang bermaksud keluar masuk, ke sana, kemari. Selok belok, pertalian atau hubungan antara satu dengan lain. Ada sangkut pautnya lah. Mengetahui satu sama lain. Mundar mandir, berulang-ulang, bolak-balik dan ulang-alik mempunyai satu makna yang sama iaitu pergi dan balik berkali-kali. Seterusnya, bengkang-bengkok, tidak lurus. Kenal pasti jawapannya? Baiklah, soalan nombor 3. Tempat kosong, cantik suasana pemandangan di tepi pantai semasa matahari hampir terbenam yang awak lukis ini. Puji suhada kepada Azida. Ada 4 pilihan jawapan. Nian, amat, benar sekali. Apa agaknya maksud di sebalik kata ini ya?
Ini adalah kata penguat. Kata penguat ialah kata yang mendahului atau mengikuti kata adjektif dan berfungsi untuk menguatkan maksud kata adjektif. Nian digunakan di belakang kata adjektif. Amat digunakan di hadapan dan di belakang kata adjektif. Benar digunakan di belakang kata adjektif. Sekali digunakan di belakang kata adjektif. Kena pasti jawapan yang sesuai. Baiklah, seterusnya soalan nombor 4. Pokok renek yang rimbun dan berwarna-warni itu. Taman mini di halaman rumah Puan Nurul Hidayah. 4 pilihan jawapan. Dipagari, memagari, dipagarkan, memagarkan. Apa agaknya maksud bagi pilihan jawapan ini? Dipagari, membuat atau mendirikan pagar di sekeliling. Memagari, membuat atau mendirikan pagar di sekeliling. Memagarkan, menggunakan sesuatu sebagai pagar. Kena pasti jawapan yang sesuai? Seterusnya, soalan nombor 5. Muhammad Aiman Hazif dikenali sebagai murid tahun 6, tempat kosong, di sekolah tersebut kerana pencapaiannya yang cemerlang dalam bidang akademik. A. Terkedu. B. Tercabar. C. Terkemas. D. Terpandai. Jom kita kena pasti apa agaknya maksud di sebalik perkataan ini. Terkedu. Menurut Kamus edisi keempat, perkataan terkedu yang membawa maksud terdiam atau termanggu itu tiada. Tetapi perkataan kelu atau terkelu yang mempunyai maksud demikian. Kemungkinan perkataan tersebut merupakan slenga bahasa percakapan dan bukan bahasa baku. 2. Tercabar. Kena cabar, dipersoalkan. Boleh ke kamu ni buat? Macam itulah kan. Nombor 3. Terpandai ataupun paling bijak. Kena pasti jawapan yang sesuai? Baiklah, seterusnya soalan nombor 6 berdasarkan gambar yang diberikan. Peniaga buah-buahan itu sedang, tempat kosong, beberapa biji buah apel yang dibeli oleh seorang pelanggannya. Ada 4 pilihan jawapan. Jom kita kena pasti maksud di sebalik perkataan ini. Memilih, menunjukkan atau menentukan barang yang disukai. Menyusun, meletakkan berlapis-lapis bertindih-tindih yang satu di atas antara satu di atas yang lain. Menimbang, menentukan, mengukur berat sesuatu benda dengan menggunakan dacing dan lain-lain. Dan seterusnya membungkus, membalut. Kena pasti jawapannya betul? Seterusnya soalan nombor 7. Nur Syuhada bekerja sebagai seorang di pusat beli belah yang baru sahaja dibuka di pekan kecil itu. Ada 4 pilihan jawapan. Sila kena pasti jawapan yang paling tepat. Apa itu jurutera? Iaitu orang yang terlatih untuk membuat rekaan. Orang yang mereka. Seterusnya juruwang, orang yang menerima atau membayar wang. Jururawat, bertanggungjawab bagi keselamatan dan menyembuhkan mereka yang sakit teruk atau menjaga kesihatan bagi mereka yang sihat. Seterusnya, jurubahasa, orang yang menterjemahkan kata-kata atau percakapan orang lain. Kena pasti jawapan yang sesuai? Seterusnya, soalan nombor 4. Muhammad Rosdi, tempat kosong, belajar di Kolej Melayu Kuala Kangsar 3 tahun yang lalu sebelum dia melanjutkan pelajarannya di Universiti Malaya. Ada 4 pilihan jawapan. Apa agaknya 4 pilihan jawapan ini ya? Ini adalah kata bantu. Kata bantu ialah perkataan yang berperanan untuk menerangkan perbuatan dari segi masa dan ragam. Kata bantu boleh dibahagikan kepada kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Kata bantu aspek digunakan untuk menunjukkan perbezaan masa, iaitu pada masa kini, pada masa hadapan dan pada masa lampau. Contoh kata bantu aspek, sudah, pernah, sedang dan hendak. Kena pasti jawapan yang sesuai? Seterusnya soalan 9 dan 10. Pilih peribahasa yang sesuai.
Abang tempat kosong sehingga tidak dapat menumpukan perhatian dalam pelajarannya kerana dia tidak tidur semalaman. Ada 4 pilihan jawapan. Adam Farhan berasa sangat sedih apabila mendapati basikal kesayangannya telah dicuri orang. Keadaannya bagai ada 4 pilihan jawapan. Jom kita kena pasti masuk di sebalik peribahasa yang diberikan. Terlebih dahulu, peribahasa adalah suatu susunan kata dalam bentuk kiasan dan berlapik yang mempunyai pengertian tersirat. Berat mata bermaksud mengantuk. Tidur ayam, tidur yang tidak lena atau tidak nyenyak. Hilang akal, tidak boleh berfikir lagi, tidak tahu apa yang harus dibuat. Lipas kudung, membuat sesuatu kerja dengan pantas. Enau dalam belukau, mementingkan diri sendiri, tidak bersepakat. Lesung dengan antan, hubungan yang rapat. Tikus membagi labu, hendak membetulkan barang yang tiada diketahui, akhirnya semakin rosak. Dan akhir sekali, kucing kehilangan anak, bingung atau hilang akal, berasa tidak keruan. Kena pasti jawapan yang sesuai? Seterusnya, soalan 11. Merujuk surat dari Jabatan Pendidikan Negeri Johor, Baginda Sultan telah bersetuju untuk merasmikan Sekolah Kebangsaan Parit Bilal Batu Pahat. Berdasarkan situasi bagi rangkai kata bergaris dalam ayat di atas, apakah tindakan yang akan dilakukan oleh Baginda Sultan Johor untuk merasmikan sekolah tersebut? Ada 4 pilihan jawapan yang diberikan. Terlebih dahulu, apa agaknya kata yang diberikan tadi ya? Bahasa istana atau bahasa dalam ialah suatu lara bahasa halus yang digunakan dalam kalangan kerabat diraja. Beradu membawa maksud tidur, bertabar, naik tahta kerajaan, berangkat, mula meninggalkan sesuatu tempat untuk pergi ke tempat lain, dan seterusnya bersemayam, duduk di atas takhta ataupun singgah sana. Kena pasti jawapan yang paling sesuai? Seterusnya, soalan nombor 12. Jambatan kayu di kampung seberang Batu Hampar itu masih kukuh lagi, walaupun usianya telah mencecah hampir 1 abad. Pilih perkataan sinonim bagi kukuh. Apa itu perkataan sinonim ya? Anda juga diberi pilihan 4 jawapan. Sinonim ialah kata yang sama atau sama maknanya dengan kata lain. Unik, tidak sama dengan yang lain, lain daripada yang lain, tersendiri, luar biasa ataupun istimewa. Kuat, tidak lemah, bertenaga, berdaya, tegap. Ceria, bersih dan cantik. Lasak, boleh dipakai lama. Kena pasti jawapan yang paling tepat? Seterusnya, soalan nombor 3. Untuk mengelakkan daripada dijangkiti wabak COVID-19, orang ramai telah dinasihatkan supaya sentiasa memakai topi muka dan menjaga kebersihan diri. Pilih perkataan antonim bagi mengelakkan. Anda juga diberi pilihan 4 jawapan. Apa itu antonim ya? Antonim ialah kata yang berlawanan maksudnya. Menular, membiak atau berjangkit, merebak, tersebar atau tersiam rata-rata, menahan, memasang jerat dan lain-lain untuk menangkap binatang atau lain-lain haiwan. Menyusur, berjalan lambat-lambat. Kena pasti jawapan yang paling sesuai? Soalan nombor 4. Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya yang diberikan. Pengusaha inap desa itu sentiasa memberikan layanan yang sungguh mesra dan baik kepada semua pengunjung yang bercuti di situ. Siapakah yang dilayan oleh pengusaha inap desa itu? Bagaimanakah pengusaha inap desa itu menjaga hati pengunjungnya? Bilakah pengusaha inap desa itu membuat pengunjungnya berasa puas hati? Adakah pengunjung inap desa itu berpuas hati dengan layanan pengusaha tersebut? Agaknya mana satu ya kata tanya yang betul? Seterusnya, soalan 15. Pilih ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. Mio terjatuh kerana tapak kasutnya sudah haus akibat sudah lama digunakan. Badan nenek semakin hari semakin haus kerana tidak lalu menjamah makanan.
Akibat cuaca panas dan kemarau yang berpanjangan, paras air tasik itu menjadi haus. Ramai murid sekolah membeli air tebu di gerai itu kerana mereka berasa haus. Apa agaknya maksud haus ya? Ini adalah tugasan anda. Anda boleh cari maksud haus ini dalam internet. Pilih ayat yang betul. Lukisan-lukisan di dinding bangunan itu cantik-cantik belaka. Pekerja-pekerja itu sedang memperdalam longkang yang tersumbat. Oleh kerana terlalu penat, Puan Azimah tertidur di ruang tamu rumahnya. Cikgu Rosnah sedang berbual-bual mengenai tamasya sukan itu kepada Cikgu Husnah. Mana agaknya yang paling tepat ya? Soalan 17. Roslan mengambil masa selama 1,5 jam untuk menjawab soalan karangan jenis syarahan itu. Seluruh bandar-bandar di negeri itu telah pun memasang bendera bersempena dengan ulang tahun kemerdekaan negara. Datuk Dr. Nur Hisham telah dinobatkan antara 3 orang doktor terbaik dalam mengendalikan wabak COVID-19 di dunia. Puan Wati risau akan kesihatan anaknya yang bertugas sebagai jururawat di Hospital Sungai Buloh semasa COVID-19 melanda negara kita. Mana agaknya yang paling tepat ya? Seterusnya, soalan 18 hingga 12 anda dikehendaki membaca petikan yang diberikan. Jom kita baca petikan yang diberikan ini ya. Soalan 18 hingga 20. Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Rencana COVID-19, psikologi kanak-kanak turut terkesan. Lumrah kanak-kanak memang suka bermain, berseronok, ke sekolah dan meneroka pelbagai perkara bersama-sama kawan mereka. Namun disebabkan krisis COVID-19 dan arahan PKP ini, aktiviti harian mereka boleh dikatakan banyak berubah dan pergerakan menjadi terhad. Mungkin ada ibu bapa yang tertanya-tanya sejauh mana keadaan ini boleh memberi kesan terhadap emosi dan psikologi anak-anak mereka. Menurut pakar psikologi di Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Universiti Malaya, UM, Profesor Datin Dr. Mariana Matno, sikap kanak-kanak berbeza mengikut peringkat umur. Menurut beliau, bagi kanak-kanak yang berumur antara 3 hingga 5 tahun, tidak kira sama ada yang tinggal di rumah atau dihantar ke taska, mungkin tidak terlalu terasa perbezaan rutin harian mereka. Malahan mereka mungkin lebih seronok dapat berada di rumah. Namun berbeza bagi kanak-kanak yang berada di peringkat sekolah prasekolah dan di sekolah rendah. Tempoh PKP ini lama-kelamaan akan membuatkan mereka berasa bosan dan gelisah akibat terlalu lama terperuk di rumah. Ini sudah tentu kerana mereka tidak dapat ke sekolah dan sekaligus tidak dapat bermain dengan kawan-kawan. Beliau mengulas lanjut, untuk itu ibu bapa harus merancang dan mengisi masa kanak-kanak dengan pelbagai aktiviti sepanjang tempoh PKP. Masa anak-anak menjadi lebih bermanfaat sekiranya ibu bapa menyediakan jadual di rumah, iaitu peruntukan masa untuk bermain, belajar dan melakukan aktiviti sampingan. Dalam dunia teknologi hari ini, ibu bapa perlu menjadi lebih kreatif dalam memastikan anak-anak seronok dan teruja melakukan aktiviti yang dirancang. Beliau menambah, selain kerja, sekolah yang dibekalkan dan proses pembelajaran dalam talian, ibu bapa juga boleh menyediakan ruang khas untuk anak-anak mewarna, membuat kerja seni, aktiviti berkemah secara indoor dan bermain permainan tradisional seperti congkak dan batu seremban. Anak-anak juga boleh dididik untuk membantu ibu bapa membuat kerja rumah seperti belajar memasak, mengatur pinggan mangkuk, menghias rumah dan berkebun. Pada masa yang sama, mereka turut diberi peluang untuk menonton rancangan televisyen kegemaran mereka. Konklusinya, peranan ibu bapa amat penting dalam memberi sokongan moral, perhatian dan kasih sayang yang tidak berbelah bagi kepada anak-anak sepanjang tempoh PKP ini bagi menjamin emosi mereka tidak terjejas. Soalan 18. Kanak-kanak yang berusia antara 3 hingga 5 tahun. Ada 4 pilihan jawapan. Fasa terperuk di rumah dalam petikan membawa maksud. Mana satu agaknya pilihan jawapan yang betul? Dan akhir sekali, pilih pernyataan yang betul tentang petikan tersebut. Kanak-kanak tidak dibenarkan menonton rancangan kegemaran mereka.
Ruang khas disediakan oleh ibu bapa untuk anak-anak bermain sahaja. Anak-anak digalakkan menyelesaikan kerja sekolah dan belajar sepanjang masa. Anak-anak boleh membantu ibu bapa memasak, mengemar rumah dan berkebun. Baiklah, soalan ulang kaji kita pada hari ini anda boleh dapatkannya di ruangan description tu di bawah tu dan dapatkan pautan di bawah. Okey, selamat belajar. Diharapkan pembelajaran kita hari ini memberi anda sesuatu dan bermanfaat. Jangan lupa tekan butang like, tinggalkan komen anda dan tekan butang merah tu butang yang berwarna merah tu. Dan sekiranya telah bertukar warna kelabu, tekan butang share dan kongsikan dengan rakan-rakan anda yang lain. Baiklah, itu sahaja perkongsian daripada saya, Cikgu Lin Z. Sesungguhnya hidup berilmu dikongsi bersama untuk manfaat kita semua. Assalamualaikum dan